InsyaAllah saya akan berkongsikan sedikit pengajaran daripada juzuk yang ke-11 yang kita bacakan baru kita bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu kita dengan juzuk yang ke-11, di mana pada juzuk ini adalah juzuk yang pertama. Anda akan dapati ada maknanya baki surah At-Taubah dan masuk 2 surah. Jadi maknanya total sekitar ada membincangkan tentang 3 surah. Jadi kita lihat di penghujung surah At-Taubah ini ayat 90, 94 hingga 129, di mana Allah Subhanahu Wa Taala ada menceritakan tentang 3 orang yang tidak mengikuti perang Tabuk dan taubat mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita telah sama-sama pelajari pada juzuk yang ke-10, ataupun kita lihat pada surah sebelum surah At-Taubah itu adalah surah Al-Anfal. Jadi surah Al-Anfal Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang peperangan pertama yang dihadapi oleh kaum muslimin bersama dengan Rasulullah, iaitu peperangan Badar. Kemudian indahnya di dalam situ ada sedikit tentang perang Badar, banyak tentang perang Badar dan ada sedikit tentang Uhud. Kemudian dimasukkan pada surah yang selanjutnya, surah At-Taubah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pula tentang peperangan yang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perang Tabuk, di mana antara perang yang paling payah ataupun yang paling banyak ujian dihadapi oleh Rasulullah dan juga para sahabat, kerana pertama jaraknya yang jauh, kemudian yang kedua musim yang panas sangat, kemudian pada ketika itu juga apabila mereka keluar daripada Madinah adalah ketika kita panggil musim kurma ranum, kurma masak, jadi mereka nak mengambil hasil. Jadi banyak ujian yang dihadapi oleh kaum muslimin, dan kita lihat ketika itu juga ada beberapa orang yang minta izin pada Rasul untuk tidak ikut perang. Kerana sebenarnya apabila diturunkan syariat untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ada alasan kecuali alasan yang munasabah yang diterima oleh syarak. Jadi kita lihat dekat sini, apa yang kita nak highlight kan bukan kesilapan orang ini. Kita lihat adabnya Al-Quran apabila menceritakan kepada kita tentang suatu kesilapan, tidak pernah disebut namanya. Malahan hanya disebut apakah kesilapan tersebut, kemudian apakah nilai-nilai yang harus kita pelajari daripada kesilapan tersebut, dan bagaimana orang itu bertaubat daripada kesalahan mereka, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat mereka. Inilah pengajaran yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala selitkan, ingin Allah kita pelajari di dalam surah At-Taubah ini. Konsisten bertaubat walaupun berulang kali melakukan kesalahan. Jadi Allah SWT mengetahui kita ni manusia yang serba-serbi lemah. Kadang-kadang kita ni dah berazam, ya Allah, nak melakukan sesuatu kebaikan, nak meninggalkan kemungkaran, nak meninggalkan perbuatan yang sia-sia, tetapi kadang-kadang tertewas. Namun apabila kita sedar, haruslah segera bertaubat dengan Allah. Haruslah segera, ya Allah, ya Tuhan, ampunkanlah dosa, ya Allah, berilah kekuatan, macam itu. Jangan tunggu, jangan nanti bolehlah, nanti nak Ramadan bolehlah, nanti tunggu lagi 1 Ramadan, nanti barulah bertaubat. Kita tak tahu bila ajal maut itu datang. Maka bertaubatlah selagi Allah SWT kurniakan kepada kita hati yang masih boleh membantu kita, menggerakkan kita untuk menyadari kesilapan dan kelalaian kita. Seterusnya kita akan dapati di akhir muka surat, muka surah At-Taubah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sebuah masjid namanya Masjid Ad-Dirar. Dirar tu kerana kalimat dar tu yang mendatangkan kemudaratan. Kerana apa masjid tu boleh datangkan kemudaratan? Kerana masjid itu diasaskan dengan niat yang tak baik, dengan niat untuk memecah belahkan umat
umat Islam. Okay. Maka sepulangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada perang Tabuk, okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membakar masjid ini. Pengajarannya adalah dalam kita nak melakukan sesuatu urusan itu, niat itu sangat penting. Niat yang pertama, apa yang kita nak buat, itulah yang memberi kekuatan kepada kita, yang memberi semangat kepada kita, yang membantu kita, faktor yang membantu kita agar kita terus istiqamah walaupun berbagai-bagai ujian, halangan yang melanda. Niat itu sangat penting. Dan kita lihat niat orang yang tidak baik, jangan kita risau. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberi ganjaran yang setimpal daripada apa yang diniatkan oleh orang-orang yang tidak baik. Okey, baik, itu adalah pengajaran daripada surah At-Taubah. Kita ingat balik fokusnya adalah bertaubatlah kepada Allah kerana kemurkaan Allah itu amat dahsyat. Seterusnya, selepas surah At-Taubah, indahnya susunan Al-Quran kita bertemu dengan surah Yunus. Kenapa banyak-banyak nama anbiya? Allah susun selepas surah At-Taubah itu surah Yunus. Saya ingin memberitahu pada anda, satu-satunya kaum yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin turunkan azab kepada mereka, tetapi kaumnya bertaubat dan Allah Subhanahu Wa Taala menarik balik azab. Maksudnya Allah menerima taubat mereka dan tidak menurunkan azab kepada mereka, adalah kaum Yunus. Jadi subhanallah, indahnya. Jadi Allah tunjukkan golongan yang Allah terima taubatnya, yang hampir diturunkan azab, ialah kaum Nabi Yunus alaihi salam. Jadi itu yang dikatakan oleh ulama di antara keindahan susunan surah. Selepas surah At-Taubah datangnya surah Yunus. Baik, apakah motif utama ataupun tujuan utama surah Yunus ini? Kita akan dapati surah Yunus ini fokusnya adalah mengenai beriman kepada qada dan qadar Allah. Bahawa segala sesuatu yang berlaku itu adalah dengan izin Allah, maka janganlah kita ini pelik dengan ketentuan Allah. Kalau kita nak kaitkan, ya Allah, apalah yang telah terjadi di Palestin, ya Allah, apa yang telah terjadi di Gaza, di Rafah. Tetapi jangan kita pelik dengan ketentuan Allah. Kita tak tahu di sebalik kehancuran itu, di sebalik musibah yang sangat berat kita lihat, yang sangat berat ni, lagi bahu yang memikulnya, pasti ada hikmah yang sangat luas yang terselit di dalamnya jika seluruh kaum muslimin bersatu padu, berdoa, maknanya melihat hikmah, lihat bagaimana kekuatan penduduk-penduduk Palestin menerima ketentuan Allah dengan tak pernah putus membaca Al-Quran. Anak-anak mereka semua membaca Al-Quran, mendekatkan diri dengan Allah. Dekat mana-mana tanah runtuh pun mereka boleh solat. Subhanallah, malahan itu menjadi suatu inspirasi, inspirasi untuk kita. Kita tak tahu adakah nanti kalaulah kita diuji ujian sehebat itu, adakah kuat keimanan kita seperti mana keimanan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit daripada cetusan ilham yang Allah SWT berikan. Mari kita lihat kepada surah Yunus ini, iaitu pada juzuk yang ke-11 surah Yunus ini selesai. Maknanya kata para ulama, sekarang ni kita sedang berhadap go through surah-surah daripada mi'at, maknanya surah-surah yang hanya memiliki ratusan ayat saja. 100 lebih, dia tak sampai 200. Jadi itu poin yang pertama saya dah sebutkan, satu-satunya kaum yang diterima taubatnya sebelum datang azab. Kemudian di dalam surah Yunus ini juga mengandungi dua kisah Nabi, iaitu kisah Nabi Musa alaihissalam dan juga kisah Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa Nabi, para anbiya itu perlu berpegang teguh dengan pendirian semasa menyampaikan dakwah dan tidak terpengaruh dengan orang lain. Satu sedikit poin yang saya ingin tambahkan di sini. Kalau anda perhatikan Nabi Yunus dengan ikan paus di laut, Nabi Musa alaihissalam di belah lautan, kemudian ditenggelamkan Firaun di dalamnya, di laut juga. Nabi Nuh alaihissalam juga berkaitan dengan bahtera mengenai laut.
Jadi subhanallah, kita lihat contoh-contoh yang dibawakan oleh Allah di dalam setiap surah itu sebenarnya adalah mendukung matlamat misi surah yang ingin disampaikan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan inilah dia makhluk aku yang bernama air yang ditakdirkan yang menyelamatkan nabi-nabi ini. Tidakkah bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala dalam menentukan dalam mengambil perumpamaan, mengambil contoh-contoh dalam setiap surah itu pastinya untuk mendukung matlamat surah tersebut. Okey. Baik, dan kita lihat juga di sini anda akan dapati tadi saya dah katakan kaum Nabi Yunus yang diterima taubatnya, dan di dalam surah Yunus juga anda akan dapati di mana Firaun ini bertaubat dengan Allah di saat-saat akhir tu dia dah tak boleh nak nafas dah kerana ditenggelam oleh air. Dan Allah tunjukkan ini adalah jenis taubat yang tidak diterima oleh Allah. Jadi Firaun itu ingin beriman pada Allah tetapi dah sampai kepada tahap yang sudah tidak diterima oleh Allah taubatnya. Namun Allah SWT sebut dalam Al-Quran dalam surah Yunus ini, Allah kekalkan, Allah pelihara jasadnya sebagai suatu pengajaran kepada umat manusia tentang inilah dia orang yang zalim, orang yang sombong, orang yang bongkak dengan Allah, yang Allah tak terima taubatnya. Sampai sekarang ni jasad dia tak pernah masuk ke bumi. Dihantar ke situ, dieksport ke situ ke sini untuk dipelajari. Okey. Baik. Kita lihat di dalam surah Yunus juga mengandungi berhala dan dogma syafaatnya, maknanya mereka, golongan yang menyembah dan meminta bantuan selain daripada Allah, dan mengandungi maksud dan tujuan Al-Quran diturunkan. Dan di dalam sini juga mengandungi kandungan isi apa yang dituntut oleh kita, antaranya anda akan dapati, saya terlupa ayatnya, tapi kita ada terbaca di dalam surah Yunus tadi, saya perasan ada ayat da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Macam pernah dengar kat mana tu? Itu sebenarnya yang imam bacakan di akhir doa, sebenarnya itu adalah salamnya penghuni syurga. Da'wahum fiha, maknanya apakah seruan mereka, tahiyat mereka di dalam itu? Salam, salam sejahtera, alhamdulillah, congratulations lah, kita dapat bertemu dekat sini, congratulations dapat bertemu di syurga. Jadi Allah SWT sebut bahawa ini semua adalah, jadi surah Yunus ni tentang beriman kepada qadar Allah, ketentuan Allah. Dan Allah kata dalam syurga tak ada suatu pun perkara yang sia-sia. Tak ada orang pun yang kata perkara-perkara yang sia-sia, semuanya kecuali perkara yang baik sahaja. Jadi anda juga akan dapati di dalam surah Yunus ini paling banyak perkataan hak, benar. Itu disebut di dalam surah Yunus. Ulama mengatakan hampir 25 kali disebut kalimat hak itu, maknanya bahawa apa ketentuan Allah itu adalah benar. Itulah yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana. Maka janganlah kita berasa pelik atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Seterusnya kita bertemu pada awal surah Hud. Awal surah Hud, di mana tujuan surah Hud ni kata para ulama adalah memberikan suatu semangat kepada para anbiya, agar khususnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar meneruskan tugas berdakwah, menyampaikan dakwah walaupun ramai yang menentang dakwahnya, tidak menerima ajarannya, memaki hamunnya, menghinanya, memfitnahnya dengan mengatakan dia adalah tukang sihir dan sebagainya. Dan Allah kata jangan risau, orang yang tidak beriman, menentangmu itu, biarlah Allah yang menentukan nasibnya. Seperti daripada surah Yunus tu, biarlah Allah yang menentukan qada dan qadar mereka. Jangan kita terlampau sedih, jangan kita terlampau risau atas orang-orang yang tidak membela agama ini. Itu semua adalah urusan Allah.
Ya. Jadi kita lihat dekat sini permulaan surah Hud ini mengkonklusikan kembali poin utama yang disebut di dalam surah At-Taubah dan surah Yunus, iaitu kepentingan taubat kepada Allah dan juga ciri-ciri sifat-sifat orang munafik yang banyak baru tumbuh di Madinah. Di Mekah tak ada orang munafik. Sampai di Madinah baru adanya golongan munafikun ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi keindahan surah Hud ini pada juzuk pada juzuk ke-12. InsyaAllah moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada kita, memberi petunjuk kepada kita agar kita dapat beramal dan menjadikan Al-Quran itu panduan hidup kita, menjadikan Al-Quran itu budaya kehidupan kita seharian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup majlis ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama. Terima kasih Ustazah. Syukran Ustazah.